Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Jadi apa kabarlah anda semua sekarang tu? Dah buka mata ke? Ataupun masih terkelip-kelip di sana? Saya Azmi hari ini bersama dengan... bersama dengan saya Cedi menemani anda. Walaupun dah terkelip-kelip, yang pastinya kami menjadi pilihan utama pagi-pagi ni. Kita syukur Alhamdulillah. Sebab anda mungkin dah letakkan niat untuk dapatkan informasi pagi-pagi ini. Sebelum mungkin menggerakkan ataupun memulakan apa jua tugasan ataupun aktiviti anda pagi ini, yang pastinya satu pilihan yang tepat bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Banyak yang kami akan sajikan selain di portalbernama.com. Kita juga ada tetamu yang akan membicarakan isu-isu tertentu. Antaranya kita akan bercakap tentang PUSPEN, institusi rawat pulih Madani. Dan selain itu juga kita akan bercakap tentang satu penganugerahan yang mengangkat usahawan-usahawan di seluruh Asia Tenggara. Itu sekejap lagi. Namun apa yang pasti kami nak kongsi sama dengan anda di portalbernama.com. Kita imbas satu persatu. Kalau ada paper ni saya dah imbas dulu dah. Tapi sekarang memudahkan kita. Anda boleh cek saja di bernama.com, dan antara yang ingin kami kongsikan bersama-sama dengan anda, ini agak mengejutkan juga dan dalam masa yang sama membuka peluang kepada anda khususnya yang berada dalam bidang kedoktoran dan juga kejururawatan. Di mana JKNJ kekurangan hampir 2,800 staf kesihatan, kata Menteri Besar Johor, di mana Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ kekurangan hampir 2,800 staf. Satu jumlah yang besar sebenarnya, staf kesihatan khususnya doktor dan juga jururawat, kata Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Dan menerusi hantaran di laman Facebook beliau, beliau berkata perkara itu sudah dimaklumkan kepada pemangku Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan KKM Datuk Seri Norazman Ayub, di mana ini yang dijelaskan. Terima kasih Ketua Setiausaha KKM iaitu yang memangku, yang sudi mendengar keluhan dan juga pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan juga Perpaduan Negeri Ling Tian Sun tentang perkara ini, di mana Menteri Besar berkata beliau juga meminta pihak KKM dalam masa yang sama melihat cara yang lebih tuntas untuk mengurangkan kesesakan di hospital-hospital negeri tersebut, terutamanya di Hospital Sultanah Aminah dan juga Hospital Sultan Ismail. Dan ada beberapa foto mengenai pertemuan On Hafiz bersama dengan Ling dan juga Nur Azman turut dikongsikan di platform media sosial tersebut. Dan ini merupakan satu peluang sekali lagi kepada anda yang mungkin berjinak-jinak ataupun berada dalam bidang kedoktoran dan juga kejururawatan ini, dan sekaligus dapat membantu negara kita dalam sektor perubatan. Dan kita tahu staf ataupun nurse sentiasa diperlukan di hospital dan juga pusat perubatan bagi menampung orang kata makin banyak kes ataupun orang kata isu-isu kesesakan di hospital. Dan seterusnya seperti biasa kita naklah berkongsi satu lagi berita di portalbernama.com berkenaan tentang ini, berkaitan tentang Hawana 2023 dan berkenaan tentang Hawana 2023 ini. Dan kita semua sedia maklum bahawa Hawana 2023 akan diadakan hujung minggu ini. Jadi butirannya di Hawana 2023, etika kewartawanan berkenaan tentang penyebaran berita palsu akan di-highlightkan juga dalam perhimpunan Hawana 2023. Lebih butirannya, etika kewartawanan dan usaha meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyebaran berita palsu adalah antara isu yang akan diketengahkan pada sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023. Dan untuk makluman semua, Hawana 2023 akan diadakan di Hotel Kajorina Ipoh Perak, dan diharapkan ianya berjalan dengan lancarlah kerana ianya mengangkat dan memberi pengiktirafan kepada semua pengamal media dan juga semua wartawan yang terlibat. Tambah lagi, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Tuan Roslan Arifin berkata ini antara cabaran utama yang dihadapi wartawan Malaysia berkenaan tentang penyebaran berita palsu, dan juga orang kata wartawan dan juga pengamal media ini mempunyai juga tanggungjawab untuk memastikan apa yang disampaikan dan diberikan kepada orang ramai itu adalah berita yang benar, sahih dan boleh disampaikan untuk pengetahuan umum. Dan sambutan Hawana 2023 kali ini juga bakal diadakan sekali lagi, diberitahu kepada semua berada di Ipoh Perak langsung selama beberapa hari ini. Banyak pengisian dan juga program yang akan diadakan pada hari tersebut. Jadi untuk pengetahuan anda semua juga, tarikh 29
29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional bersempena dengan penerbitan pertama akhbar di Malaysia, iaitu Utusan Melayu. Jadi sekali lagi kita faham bahawa wartawan dan juga pengamal media ini memberikan yang terbaik, berpanas terik, memberikan segala laporan, memastikan ia sahih, benar untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi berkenaan tentang ini, kita harapkan Hari Hawana 2023 berjalan dengan lancar. Betul. Ia berlangsung di Ipoh Perak sekali lagi, bermula 27 hingga 29 hari bulan Mei ini. Jadi anda yang berdekatan, khususnya yang berada di Ipoh Perak, berlangsung di Hotel Casuarina di Meru. Kalau berkesempatan sama-sama menyertai dan memeriahkan acara, orang kata acara sebelum berlangsungnya Majlis Kemuncak, pelbagai pameran dan gerai jualan akan berlangsung di sana. Mana tahu ikut untuk nasib dapat jumpa hos-hos yang mungkin anda suka dan juga wartawan-wartawan yang mungkin anda menjadi orang kata idola kan, ataupun boleh mintakan sedikit tips bagaimana nak menyertai dalam bidang kewartawanan khususnya. Baik, dari Hawana 2023 kita beralih ke sesuatu yang boleh kita jadi panduan. Ini cerita tentang seorang kejayaan seorang atlet. Kalau dulu berada di Padang, tapi kali ini pun berada di Padang juga sebenarnya kan, bersama dengan lembu-lembunya. Di mana dulu ligat di Padang, kini mentor penternakan lembu sadar. 3 tahun lalu Muhammad Zulkifli ataupun Abang Zack ni tanpa sebarang ilmu khusus mula menternak 7 ekor lembu baka Kedah Kelantan di sebidang tanah milik ibu bapanya di Kampung Panjang, Bacok, Kelantan, di mana kemudian mengambil langkah berani untuk menukar daripada membela lembu KK kepada lembu hybrid atau lembu sadar, baka limousine dan juga mega dan juga baka-baka lain. Wah, saya ingat kereta jadi hybrid, limousine, mega dan sebagainya. Lembu pun ada ya. Ini satu pengetahuan baru. 3 tahun berselang, Muhammad Zulkifli kini menjadi rujukan banyak pihak, bukan sahaja dalam kalangan peternak, malah beberapa agensi berkaitan apabila menunjukkan kejayaan dalam bidang tersebut. Di mana lembu hybrid ataupun lembu sadar yang berusia 5 hingga 6 bulan harga dah mencecah 5,000 katanya, dan ini memberi pendapatan yang lebih kepada Abang Z lah ataupun Muhammad Zulkifli. Itu keterangan daripada beliau. Dan berita lanjut mengenai Muhammad Zulkifli ini lebih mesra dipanggil Abang Zack. Walaupun tanpa sebarang ilmu khusus dalam bidang peternakan, beliau tetap berjaya apabila kini memiliki lebih daripada 100 ekor lembu hybrid berbanding hingga 7 ekor lembu KK pada 3 tahun lalu. Wah, daripada 3 ekor je dia ternak, lepas sudah jadi 100 ekor lembu. Wah, saya dah boleh bayangkan bagaimana kita boleh kira-kira sebenarnya. Dan beliau juga dijadikan sebagai mentor penternak lembu sadar kini. Wah. Orang kata bukan saja sebagai penternak, juga membantu yang lain kalau nak mulakan jejak langkah seperti beliau untuk orang kata menternak lembu dan juga lebih berjaya di masa depan. Seperti biasa, hari ini kita nak juga menjengah untuk ramalan cuaca buat panduan anda semua, dan selepas ini juga bersama dengan rakan tugas di Bilik Berita. Over to you. Salam Ramadan, salam Malaysia Madani, bersama saya Winsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri akan menjalankan satu program khusus dinamakan Program Khas Pengakuan Sukarela 2.0 yang akan bermula pada 1 Jun 2023 dan berakhir pada 31 Mei 2024. Program berkenaan disasarkan kepada pembayar cukai yang mempunyai cukai ke belakang atau tunggakan yang mungkin belum lapor dan tidak dilaporkan.
Pengarah Jabatan Rayuan Khas Lembaga Hasil Dalam Negeri Dr. Hazlina Hussein berkata, pembayar cukai seharusnya mengambil peluang melalui program ini kerana LHDN tidak akan mengaudit segala tunggakan cukai yang belum atau tidak dilaporkan. Jadi di sini bila kita kata pengakuan sukarela, pembayar cukai akan kata, okey, saya tak lapor banyak ni. Lembaga hasil tidak akan melakukan audit. Kita akan terima. Kalau dalam bahasa yang kita selalu pakai, kita akan terima sesuci hati. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni good faith lah. Kita akan terima dan kita tidak akan audit. Kita terima apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai. Jadi itu satu insentif yang baik sebenarnya. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Ruang Bicara di Bernama TV pada Selasa yang membincangkan topik tanggungjawab waris kepada pembayar cukai. Hazlina berkata kelebihan melalui program khas ini adalah penalti rendah akan dikenakan kepada mereka yang melaporkan apa-apa pendapatan perlu dicukai. Baik, soal pertahanan dan kesiapsiagaan maritim negara khususnya tentera laut menjadi keutamaan kerajaan dalam menangani ancaman di perairan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan melihat keperluan itu, namun segala keputusan akan dibuat mengikut keupayaan negara untuk menyediakannya. Malaysia negara maritim. Keseluruhan perairan itu membentuk format negara Malaysia. Jadi demikian soal pertahanan dan kecekalan serta kesiapsiagaan maritim khususnya tentera laut itu menjadi keutamaan. Perdana Menteri berkata demikian kepada Bernama dan RTM ketika menghadiri program Fleet Review sempena Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 523 di Resort World Langkawi, Kedah. Mengulas mengenai 523, Perdana Menteri berkata ia mendapat sambutan yang baik dan penganjurannya cukup memuaskan. 523 bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aero angkasa Asia bermula hari ini hingga 27 Mei. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Semarakkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Madani. Ayo beramai-ramai memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan pada 20 hingga 28 Mei 2023 di seluruh negara. Majlis Pelancaran Sambutan Peringkat Kebangsaan berlangsung di Waterfront Kuching, Sarawak pada 21 Mei 2023. Eksplorasi tradisi, budaya dan nikmati citarasa unik dengan menyertai pelbagai acara menarik. Kita raikan perpaduan dalam kepelbagaian demi memupuk semangat muhibah. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Pelan tindakan. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia bersama saya Chedi dan juga Saleha. Jangan terlalu serius ya, relax. Walaupun agak orang kata satu topik yang perlu diberi penekanan, pendedahan, kefahaman dan juga pengenalan kepada anda di luar sana. Hari ini kita nak bercakap tentang sambutan Hari Terbuka AADK dan juga pelancaran Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEM. PUSPEM Bukit Cabang 2023. Menyentuh tentang PUSPEM ini, mungkin rata-rata ada di antara anda yang mengetahui tentang PUSPEM ini, kewujudan PUSPEM ini, tujuannya untuk apa, wujudnya PUSPEM ini di mana sebuah institusi merawat dan juga pulih penagih dan masih lagi di antara kita ada di kalangan masyarakat yang tidak terbuka dan beranggapan dan masih lagi ada stigma negatif tentang PUSPEM ini. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, bagaimana untuk memberi kefahaman dan juga orang kata untuk
penerimaan orang luar menerima puspem itu sendiri. Okey, untuk hari ini kita juga nak bersama dengan anda, tapi sebelum itu kita nak saksikan VT yang kami sediakan buat anda kembali selepas ini. Baru-baru ini, kru Apa Khabar Malaysia dijemput menghadiri perasmian pembukaan cawangan ke-13 jenama pusat karaoke terkenal Loudspeaker di Pusat Belibelah Datum Jelatik Kuala Lumpur. Keistimewaan loudspeaker di Datum Jelatik ini bukan sahaja mempunyai kelengkapan sistem pencahayaan dan bunyi yang berkualiti tinggi, namun turut menyediakan persekitaran karaoke tanpa alkohol sekaligus sesuai untuk dikunjungi oleh pelbagai bangsa. Lokasi cawangan baru ini ternyata lebih strategik kerana terletak di tengah-tengah ibu kota dan mudah diakses oleh transit aliran ringan atau LRT iaitu di stesen Jelatik. Loudspeaker at Datum Jelatik, basically they're one of the biggest in our group. There's 46 rooms and the rooms are generally bigger than most karaokes have to offer. So one of our biggest room is the VVIP room, which is spanning about over 1,000 square feet, which is pretty considered very generous for a VVIP room. Pengerusi loudspeaker Encik Damien Soh berkata objektif penubuhan cawangan baru ini sebagai memenuhi permintaan ramai peminat pusat karaoke berkenaan tidak ketinggalan dengan kewujudan studio mini yang menjadikannya sesuai untuk kunjungan kumpulan kecil umpama studio rakaman sebenar yang menawarkan pengalaman menyanyi bak artis rakaman terkemuka. Sehubungan itu pihaknya mensasarkan untuk mencapai 30 lokasi menjelang akhir 2024 dengan skim franchise yang terancang. Cawangan baru di Datum Jelatik merupakan salah satu cawangan terbesar dengan keluasan melebihi 14,000 kaki persegi yang merangkumi 47 bilik karaoke dan 6 mini studio. The price is the same for all our loudspeaker outlets. So the only difference between that we have a pricing in is actually the member price and non-member price. So non-member price, of course, will pay a slight premium, but for member price, you actually enjoy a lot of values. So that is our pricing approach is a very straightforward approach. All our outlets have the same price. Bagi memperkenalkan cawangan baru berkenaan, Loudspeaker telah menganjurkan rumah terbuka loudspeaker yang turut dihadiri ramai selebriti popular seperti Dola, Bella Astila dan Rif Daniel. Loudspeaker ni memang saya sebenarnya memang selalu datang loudspeaker sebab saya punya saudara pun sampai ambil membership kat sini. Saya selalu pergi loudspeaker sebenarnya, tapi saya kat rumah pun memang ada karaoke set. Saya selalu kat rumah lah, tapi kalau saya pergi karaoke, saya cari loudspeaker. Gitu. But you know what, I really like the loudspeaker, the recording studio one, because it's like nobody can hear. You can just hear yourself singing. So I really like the concept of that loudspeaker. Pada majlis itu, Loudspeaker turut berbesar hati dengan menghulurkan sumbangan bernilai RM10,000 kepada Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia atau NASOM hasil kutipan daripada kempen #JomSingOutLoud. Baik, terus setia bersama kami di program Apa Khabar Malaysia. Tadi Cik dah buat intro dan bercerita berkenaan tentang PUSPEN, iaitu Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik. Dan hari ini bersama dengan kita di studio bagi membincangkan tentang beberapa perincian dan juga programnya. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Puan Siti Mariam binti Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK. Assalamualaikum Puan, selamat berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Kita terus kepada peranan PUSPEN itu sendiri, mungkin boleh memberi penerangan, kefahaman kepada masyarakat di luar sana tentang sebuah institusi yang bertujuan untuk merawat pulih penagih dadah dan juga mungkin Puan boleh jelaskan sedikit adakah ianya cukup untuk merawat pulih di PUSPEN sahaja? Jadi bagaimana? Okey, terima kasih kepada Cik dan Salihah, dan saya juga ucap terima kasihlah kerana memberi kesempatan kepada ADK untuk datang pada hari ini dan menjelaskan sedikit berkaitan dengan PUSPEN. Dan kalau kita tahu, saya rasa semua orang tahu kot, ADK ni memberikan perkhidmatan rawatan dan pemulihan kepada klien-klien yang terlibat dengan penagihan dadah. Dan pendekatan kita ada dua sebenarnya, satu di PUSPEN dan satu dalam komuniti. PUSPEN ni semua orang tahulah dalam tu, dan dia akan menjalani program rawatan di situ. Dan satu lagi dalam komuniti, dia hidup seperti biasa macam kita dengan family dia, dan dia mengikuti program berdasarkan jadual-jadual yang kita tetapkan lah. Dan bila kita menyentuh bidang rawatan dan pemulihan PUSPEN ni, tempoh rawatan untuk seseorang itu mengikuti rawatan pemulihan di ADK sebenarnya dia lebih
4 tahun lah kalau dia punya kiraan dia, iaitu 2 tahun dalam puspen dan disambung dengan proses rawatan dalam komuniti 2 tahun lagi. Dan selepas daripada rawatan pemulihan komuniti, habis dengan program ADK, dia juga akan meneruskan program rawatan jugalah. Cuma dia tidak lagi dalam perintah dan dia hanya kita ikut pemantauan dan perjumpaan yang kita adakan pada mereka yang bekas-bekas pernah menjalani program rawatan pemulihan. Dan itu kalau ikutkan jumlah jadi 4 lah, 2 campur 2. Dan satu lagi dalam komuniti sendiri yang tak pergi mana pun, duduk kat situ sama 2 tahun. Di program dia pun dia hampir sama walaupun tak serupa. Dia hampir sama dan dia meliputilah semua keperluan-keperluan pada keperluan klien itu sendiri. Dan apabila tadi menyentuh berkenaan dengan cukup ke? Sebenarnya dalam proses rawatan dan pemulihan ni dan proses pemulihan tu dia tidak ada titik noktah bahawa dia habis. Maksudnya tak ada istilah cukup. Dia cukup tapi dia tak habis. Dia cukup tapi dia kena diteruskan sama. Cukup lah tu. Kalau cukup ni maksudnya cukup portion 2 cukup. Tapi dia terus sehingga akhir hayat dia lah. Maksudnya kita sentiasa berjaga-jaga, kita tahu apa yang perlu lakukan, kita tahu apa perkara-perkara yang akan mendorong kita mengambil semula, kemudian sokongan orang di persekitaran dia macam mana nak meneruskan lepas tu untuk dia tidak kembali semula. Maksudnya sokongan-sokongan itu. Jadi perkara-perkara inilah yang akan menyebabkan dinamakan bahawa keperluan itu adalah sepanjang hayat. Maksudnya bukan dia tak berhenti apa tak boleh, tapi dia berterusan untuk sentiasa mengikut program dan sebagainya untuk lebih menjadi penguat dan motivasi dia lah untuk meneruskan kehidupan dia. Dan bila cakap pasal puspen ni tadi, seperti kita tahu ada stigma lah kata benda bila masuk puspen maksudnya dia lah orang yang dah tidak ada apa-apalah. Maksudnya bila tu masa depan maksudnya tak boleh lagi lah tak boleh berfungsi. Tapi sebenarnya kita kena tukar kita punya persepsi tu bahawa bila masuk puspen tu bukannya pengakhiran sekali kehidupan kita lah. Masuk puspen tu adalah satu proses untuk kita betulkan balik apa yang telah kesilapan yang kita telah buat tu, kita betulkanlah semula. Dia bukannya macam nak betulkan kereta, kita tahu skru kat mana semua, tak nak tukar cat tak. Maksudnya kat situ kita mengenal pasti, dia sendiri kenal pasti dan kita pun kena kenal pasti dan bantu untuk kenal pasti apa keperluan dia untuk kepulihan. Maksudnya daripada situ kita akan lihat apa benda yang perlu untuk dia. Dari seorang ke seorang mungkin tak sama. Dan jenis dadah yang berbeza pun tak sama dia punya pendekatan rawatan dan pemulihan. Jadi kat situlah kita akan bantu dia. Dan bila masuk dalam puspen ni, bila dia proses masuk tu, kalau kita tengok dia dah sihat, dah boleh pulih. Sebenarnya ketika dalam peringkat awal tu adalah dia baru berhenti je, dia belum pulih lagi. Kata orang tu macam baru orang sebelum ni ada masalah tidur baru nak belajar tidur. Ataupun orang tu baru nak belajar semula, nak adjust kehidupan dia, penjadualan hidup dia, nak bangun pukul berapa, buat kerja pukul berapa. Maksud itulah kalau istilah mudahnya. Jadi kat situ dia baru nak berhenti dan baru nak memulakan hidup balik. Jadi Puan Siti Mariam, proses pemulihan tu sebenarnya mengambil masa jugalah untuk membentuk mereka kembali pulih. Tapi satu perkara yang saya kira nak diminta sudut pandang daripada Puan Siti Mariam sendiri berkenaan tentang ada juga penyakit di luar sana yang kita telah buat proses pemulihan, tetapi adakah mereka ini pulih 100% ataupun mereka kembali menaiki dadah ataupun bagaimana? So mungkin komen Puan Siti Mariam. Berkenaan dengan persoalan tu, kalau kita lihatlah sebab tu ADK sentiasa bergerak seiring dengan perubahan. Dari itu masa kita modul ataupun pendekatan rawat pulih ni kita sentiasa baikilah dari semasa berdasarkan klien kita, keperluan dia, apa yang bila kita berhadapan dan kita menjalankan proses pemulihan, apakah kekurangan, apakah kehendak dia yang mungkin dulu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas tak sama dengan sekarang. So maksud kita review dulu balik. So maksudnya sekarang ADK telah menggunakan model, kita mulakan model pemulihan iaitu dinamakan model I Pulih. Yang itu dia merangkumi proses biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Maksudnya penggabungan itu
mewujudkan satu model pemilihan dan ada modul-modul untuk melaksanakan model tersebut. Sebab tu maksudnya saya kat situlah. Dan dari segi itulah maka kita mengadakan Hari Terbuka ADK. Dan kenapa kita Hari Terbuka ADK ni kita buat di Puspen? Sebab kita nak orang mengenali dan memahami bagaimanakah proses rawatan pemilihan tu yang dilaksanakan di Puspen. Sebab Puspen dulu dengan proses sekarang perkataannya memang sangat jauh berbeza. Maksudnya contoh daripada masa zaman saya mula masuk kerja dulu dengan sekarang memang sangat jauh lah perbezaan dia. Sebab tu seperti yang saya katakanlah, kita dah banyak buat pembaharuan tu. Dan dengan Hari Terbuka ni saya menjemput semua daripada masyarakat luar sana yang nak mengetahui apakah pendekatan, apakah perubahan tu untuk datang ke Puspen ke cabang. Sebab kita nak buang stigma negatif. Bila pergi je dekat Puspen, dia lah satu tempat yang menakutkan. Semuanya benda tu semua menyeksakan lah kata. Kan seperti ada orang cakap, ada kat situ ada makanan deraan, ada disimpan di bilik gelap, dibiarkan, tak ada siapa yang ambil tahu. Dan kita cuba untuk memberikan gambaran yang baru untuk dia masuklah melihat sendiri apakah proses rawatan pemilihan yang dijalankan kepada mereka. Maksudnya perubahan-perubahan kat situ dia akan tahulah bagaimana proses rawatan ini. Salah satu yang sangat berbeza, yang ada yang kita rasa yang sangat berstruktur lah kita buat. Perbezaannya kalau sekarang ni bila masuk kita tak adalah ramai-ramai kita letak terus bagi apa dia bagi. Tapi maksudnya bila datang pada kita tak kira lah datang secara perintah mahkamah ke ataupun sukarela, dia datang pada kita akan mulakan dengan saringan dan penilaian. Maksud kita kenal pasti, lepas tu barulah kita bantu dia untuk membuangkan rasa ketagihan tu semua, penagihan. Kemudian kita bentukkan rancangan untuk pemilihan dia dalam tempoh yang sesuai lah. Kalau ikut dia punya ni dalam tempoh 2 tahun. Dan 2 tahun lagi, dan kat situlah kita akan bina rawatan pemilihan. Dan dalam proses yang panjang itu akan ada sentiasa penilaian, dan kita akan masukkanlah sokongan-sokongan yang perlukan, sokongan keluarga, masyarakat, sokongan sosial dan individu-individu yang telah pulih daripada penagihan untuk bantu sama. Sebenarnya ramai yang dah pulih sebenarnya, tapi kebanyakan mereka apabila ada stigma-stigma tu ramai yang agak keberatan untuk ke depan lah. Tapi ada sejumlah yang sentiasa bantu ADK dan dia sanggup untuk ke depan lah, untuk bersama-sama ADK dalam kempen dan untuk menarik penagih-penagih yang masih memerlukan masih menagih dadah dan keluarga-keluarga ataupun masyarakat sana yang terlibat penagihan untuk datang pada ADK. Baik. Okey, sebenarnya kita kan memang Puspen dan juga ADK dalam masa yang sama nak buang stigma, untuk buang rasa negatif, takut untuk datang ke Puspen ataupun atas kerelaan sendiri. Okey, menerusi pengalaman puan sendiri, kita mungkin nak ubah sedikit persepsi mereka di luar sana yang mungkin rasa takut ni. Sejauh mana tahap kecepatan seseorang individu ataupun klien tu dapat dirawat menerusi pengalaman Puspen sendiri? Okey, sejauh mana seorang itu dapat dirawat atau dia memberikan respon yang positif terhadap ni adalah bergantung kepada yang pertama sekali adalah tahap keparahan penggunaan dadah dia. Lepas tu jenis dadah yang digunakan, kemudian sokongan yang dia ada, kesediaan dia sendiri dan environment yang membantu dia lah. Maksudnya dia tak boleh nak kata awak 3 bulan, 4 bulan tak boleh. Maksudnya dia punya tengok, sebab lepas tu kita akan sentiasa buat penilaian orang dia dah tahap mana. Sebab mungkin pada hari pertama dengan selepas 3 bulan dia akan menunjukkan sama ada dia masih di tahap sama, dah naik ataupun makin turun. Jadi kat situ kita akan lihatlah. Tapi secara puratanya yang telah bersedia selepas proses kita penerimaan tu, selepas 3 bulan dia dah mula menerima lah. Maksudnya dah stabil, dah boleh buat. Tapi yang tu belum pulih lagi lah. Dia baru berhenti dan dia bebas daripada pengaruh dadah tu dan dia mula lebih rasional. Tapi maksudnya ada juga klien yang cepat juga berjaya dirawat ya? Ada. Memang ada. Selepas 2 tahun, 3 tahun tu ada. Maksudnya kalau data yang kita simpan. Data yang kita simpan. Kita ada simpan data sebenarnya ni. Yang data ni kita tak secara menyeluruh lagi lah. Kita dalam proses lagi untuk
mengumpulkan. Kalau kita lihat yang telah pulih lebih daripada 3 tahun tu ada dalam lebih 15,000 lah. Baik. Okey, ni Puan Siti Mariam satu yang saya kira cukup menarik juga, memperkenalkan ataupun mendedahkan orang ramai berkenaan tentang PUSPAN dan juga AADK itu sendiri. Jadi mungkin pun nak kongsi berkenaan tentang Hari Terbuka AADK, bila nak diadakan dan mungkin sekali lagi objektif yang dicapainya, program apa, pengisian sebagainya. Okey, menyahut pada cabaran untuk mengurangkan stigma ni, maka AADK mengambil langkah lah merancang dan akan melaksanakan program Hari Terbuka AADK 2023 pada 29 Mei, 29 Mei. Isnin depan di PUSPAN Bukit Cabang Perlis. Okey, program ni akan dirasmikan oleh pemangku Raja Perlis sendirilah. Dan kenapa kita wujudkan kita adakan program Hari Terbuka ni, salah satunya ialah kita untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang luar yang mungkin terlibat, tidak terlibat, ataupun individu-individu yang mendapat pendarahan ataupun pengetahuan untuk datang situ dapat maklumat sebenar. Maksudnya apa yang didengar tu mungkin tak berbeza daripada apa yang dilihat. Okey, dari situ kita mengharapkan maklumat-maklumat tu akan digunakan untuk untuk menarik siapa-siapa saja yang terlibat, yang ada masalah dadah untuk datang pada AADK. Okey. Selepas kemudian kita juga beberapa program kita telah rancang lah. Antaranya kita ada program secara sukan. Sukan tu kita bukan sukan tu lebih pada e-games kan. Maksudnya dia bukan sekadar untuk belajar atau main tu, tapi dia ada informasi yang kita perlu buat, dan kita juga ada produk-produk yang kita pamerkan, dan dalam masa sama juga kita melancarkan logo untuk produk AADK dinamakan Suka. Alright. Baik, so, itu pencerahan yang cukup saya kira memberikan maklumat kepada kita semua, dan pastinya kita harapkan Hari Terbuka AADK yang akan diadakan kabarnya 29 Mei nanti supaya orang ramai dapat menghadiri dan dapatkan lebih banyak maklumat berkenaan tentang PUSPAN dan pastinya AADK. Dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan Perubatan dan Pemulihan AADK. Terima kasih kerana bersama dengan kita hari ini. Baik, kita jumpa di lain masa. InsyaAllah. Dan jangan lupa khususnya anda yang berada di Perlis, yang tinggal berdekatan mungkin boleh datang ramai-ramai untuk memeriahkan majlis ataupun sambutan Hari Terbuka AADK dan juga pelancaran Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPAN. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika dan ada satu bingkisan yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kita boleh saksikan, silakan. Kembali selepas ini. Paragliding merupakan sukan yang ekstrim di mana peserta dan pilot membuat penerjunan dari puncak bukit, membolehkan anda terbang seperti burung di udara. Memandangkan sukan udara ini semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia dan juga pelancong dari luar, ia dijadikan salah satu tarikan pelancong negara. Pastinya pengalaman ini menyeronokkan. Namun jika tidak mengikut prosedur dan ciri-ciri keselamatan yang betul, ianya bakal mengundang masalah atau insiden yang tidak diingini. Kalau passenger yang memang pada awalnya biasa, dia akan mengalami sebelum buat penerbangan ni, ada juga yang orang kata terlalu teruja, ada yang terlalu panik pun ada. Dia nak fly, tapi perasaan takut tu ada. Sebagai pilot, kita juga kena profesional dalam mengatasi ataupun handle kepada bagi passenger-passenger yang mempunyai perasaan macam ni lah, lebih-lebih yang panik tu. Okey, kita biasanya kita akan brief dia dan berikan keyakinan kepada dia lah. Pengasas Cloud Best KKB Paragliding Park, Muhammad Nazri Sulaiman, amat mementingkan keselamatan dan prosedur operasi standard SOP dalam memberi servis yang berkualiti buat semua pelanggannya. Pilot ni pasti kena ada disiplin untuk mereka, untuk bagi diri masing-masing. Maksud disiplin ni, macam untuk paragliding ni, kita akan terbang, yang pertama kita melibatkan weather condition. Kita sebelum kita take off, kita kena pastikan sekarang ni sesuai untuk kita terbang, selamat atau tidak. Itu yang pertamalah, berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan masing-masing. Tapi biasanya kalau di KKB ni, kita, macam saya adalah orang yang bertanggungjawab memastikan
pada masa itu selamat atau tidak, walaupun pilot punya decision, tapi tetap juga bergantung kepada operator lah, maksudnya macam saya lah yang bertanggungjawab. Okey, yang keduanya berkaitan dengan equipment, maksudnya pilot tu pastikan equipment yang digunakan adalah selamat untuk digunakan. Dan yang ketiganya adalah segi attitude. Sebenarnya, banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada sukan paragliding. Antaranya, ia membantu keseimbangan dan postur badan, meningkatkan tenaga dalam tubuh badan dengan adrenaline rush, dapat menghirup udara yang segar, membina kekuatan otot pada lengan dan kaki, dan memberi peluang untuk merasa bebas. Bebas dari kekuatan, dari tekanan, dari kegelisahan dan dari graviti. Buat penggemar sukan ekstrim yang mahu mencuba sukan ini, pastikan anda memilih syarikat paragliding yang berdaftar dan ikut arahan yang diberi daripada juruterbang ketika menjalani aktiviti ini bagi mengelakkan kemalangan dan insiden buruk berlaku. Okey, saya Syed Farouk daripada Aeon Big Malaysia Sdn Bhd. Ingin mengucapkan kepada semua wartawan-wartawan Hari Wartawan pada tahun ini. Terima kasih pada supporting kepada kami semua daripada segi bisnes dan juga daripada segi retail. First thing first, saya nak ucapkan selamat Hari Wartawan Nasional 2023 dan saya doakan kepada semua barisan pengamal media untuk terus produktif dan juga progresif lah demi bersama-sama memartabatkan industri kewartawan di negara kita. Bagi Bank Islam, kami menyanjung tinggi setiap usaha yang dilakukan oleh pihak wartawan dan mereka merupakan rakan yang sangat penting, rakan strategik penting kepada bisnes kami di Bank Islam dalam menyampaikan berita dan memberikan nilai yang membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Buat julung kalinya, penerbit filem Syaitan Munafik Datuk Muhammad Rushdi Syair, pengarah urusan dan penerbit syarikat United 9 Creative Sdn Bhd atau UNC, menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur. Kemeriahan sambutan rumah terbuka ini disambut dengan penuh kesyukuran dan sederhana. Majlis ini diadakan bertujuan meraihkan pengarah, kaki tangan produksi dan pelakon yang terlibat dalam menjayakan filem Syaitan Munafik. Cakap pasal filem ni, sebenarnya filem ni dah, orang kata kisah lama dah hampir 15 tahun. Masa tu kita syuting pun tajuk yang ni, tajuk awalnya I Hantu kan. Dan sekarang ni baru ditukar pada Syaitan Munafik. Dalam 2007-2008 kita habis syuting filem ni. Sepatutnya kita target nak tayang ujung 2008-2009. Tapi masalah masa tu timbul masalah, tak tahu apa, masalah kewangan dan adalah benda-benda kan, technical thing dalam tu. So benda tu di-hold oleh pihak producer dan saya pun tak tahu, lost contact dengan producer sehingga baru-baru ni lah si Datuk Rosdi tu berjumpa. Dia berceritalah adalah masalah dengan itu. Dah selesai semua masalah. Dia kata, bang, kita nak jalan balik filem ni dengan company yang baru, dengan ini semua, dengan tukar tajuk baru. Filem yang diarahkan oleh Majid Saleh menampilkan beberapa pelakon terkenal tanah air, antaranya Allahyarham Ashraf Sinclair, Faizal Husin, Raja Farah, Ruminah Siddiq dan ramai lagi. Hampir 30% babak dalam filem ini terpaksa menjalani penggambaran semula dengan menampilkan beberapa pelakon baru seperti Bandi Amok, Wom UG14, Rizwan, Erin Siti J, Afirania, Adia dan Siti Khadijah. Dia sebenarnya trend-trend lah. Action lah. Itu selera producer masing-masing. Ada yang suka action, ada yang suka komedi, ada yang suka cinta. Tapi kita dah ada yang seram ni. Jadi kita teruskan, kita perbaharui dengan teknik marketing, kita perbaharui dengan idea-idea macam mana kita nak promote benda dikasih ni. So kita bersaing secara sihat lah. Yang bersaing untuk seram dengan action, dengan apa semua. Tak apa, kita jalan. Kita satu industri.
Di majlis ini turut ditayangkan teaser filem Syaitan Munafik yang dilancarkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Finas Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Ibrahim serta diikuti persembahan lagu tema bertajuk Bayangan Rindu oleh penyanyi baru Adia. Selain itu turut diadakan beberapa penyerahan memorandum persefahaman kerjasama daripada UNC kepada pengerusi P3K Dr. Haliza Yusof bagi mencari dana untuk mereka yang memerlukan khususnya dalam penjagaan kesihatan. Jadi insya-Allah dengan tim marketing yang kita ada, planning yang kita ada, kita harap filem ni dapat sambutan di pasaran Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina. Singapura, Brunei, Malaysia serentak. Indonesia mungkin awal sikit ataupun lewat sikit dengan Filipina. Kita tak ada masalah dengan pelakon-pelakon yang dah tak ada. Kita semua tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita nak berjumpa dia balik, nak bagi tahu dulu dia dah berlakon dengan kita dan kita nak launch balik benda ni. Kita akan buat satu red carpet di Grand Indonesia pada bulan 9 nanti. Situ adalah launching yang besar kita buat. Setelah hampir 15 tahun, filem ini terperap. Akhirnya dijangka akan menemui peminatnya apabila bakal ditayangkan pada bulan Oktober selepas mendapat kelulusan dari Lembaga Penapisan Filem LPF dan wajib tayang. Ianya juga akan ditayangkan serentak di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Filipina. Ya, sama-sama kita nantikan bila akan ditayangkan Syaitan Munafik. Filem terakhir lakonan Allahyarham Ashraf Sinclair. Kalau filem-filem horror ni memang nombor 1 di hatiku. Mungkin saya akan ke panggung untuk menyaksikannya. Sama-samalah kita tunggu tarikh tetap berada di panggung berhampiran rumah anda. Baik, itu berkaitan dengan filem. Satu lagi penganugerahan yang akan berlangsung di mana menghimpunkan usahawan-usahawan yang bukan sahaja di Malaysia, malah Asia Tenggara saya difahamkan, malah juga akan disatukan orang kata tokoh-tokoh yang ada dalam bidang keusahawanan ini sendiri dan juga perniagaan yang mana telah berjaya dalam bidang masing-masing. Baiklah, untuk bercakap tentang The Knights Awards ini, kepentingan penjenamaan, tentunya bersama-sama dengan kami pada hari ini kita berkesempatan bersama dengan Dr. Zairo Wong selaku Presiden Majlis The Knights Award. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana meluangkan masa. Aisyah pula. Aisyah pula ni. Okey, baik, lagi ni kita tahu berbicara berkenaan tentang banyak awards yang diadakan di luar sana berkenaan tentang penjenamaan dan juga brand, tapi yang pastinya sesuatu yang unik dan menarik adalah Knights Award ini pertama kali diadakan, Dr. Zairo Wong. Jadi bagaimana mungkin anda nak berkongsi dengan kita peranan The Knights Awards ini? Okey, peranan sebagai The Knights Award ini dia merupakan satu platform untuk usahawan dengan brand-brand jenama yang bertaraf lokal tanah air kita dengan juga international level. So sekarang setakat ini kita ada 2 penyertaan. Satu ialah individu untuk personal dan satu lagi untuk korporasi, jenis corporate. Yes. Okey, ini buat julung-julung kalinya diadakan Knights Awards ini. Mungkin kita boleh recap baliklah daripada Dr. Zairo sini selaku Presiden. Bagaimana munculnya idea untuk melaksanakan anugerah sebegini? Okey, saya sebelum saya mengasaskan The Knights Award ini, kita merupakan salah satu pertubuhan kelab untuk bisnes. So kita merasakan satu platform ini memang kurang dekat Malaysia dan di serantau Asia Negara. So patutlah kita nak buatkan satu platform ini untuk orang bergaul, networking dan juga merupakan satu ekosistem untuk bisnes kita. Dia merupakan juga salah satu platform yang kita boleh berkongsi idea, berkongsi ilmu dan juga berkongsi pengetahuan dan juga network kita lah sama-sama. Okey, pastinya malam itu diserikan dengan banyak kategori dan juga orang kata apa, pilihan-pilihan calon yang kriteria dan ciri-ciri calon kategori yang dipilih itu. Well, untuk ciri-ciri kriteria ni kita ada 2 tadi yang saya katakan. Untuk satu ialah individu. Individu ini merupakan prestasi seseorang atau tokoh yang dia memang fasih atau dia memang handal dalam bidang mereka sendiri. Untuk tokoh dia lah. Yang saya boleh katakan mungkin pemain badminton yang terhandal mungkin pemain bowling ke atau dan sebagainya as a individual. Dan salah satu lagi untuk usahawan yang perlukan peluang ini, especially the youngest one. Usahawan muda sekarang itu kan merupakan generasi
yang akan datang ke dia masa depan, masa kelak. So yang itu merupakan salah satu platform yang bagi mereka satu peluang untuk bersinar dan juga buat some networking session. So untuk selection corporate itu kita apa yang kita perlukan dari prestasi mereka iaitu at least mereka perlu adakan company yang halal. Maksudnya dia mesti registered company, and then with the years of registration dan juga dengan prestasi yang baik lah. Setakat ini penyertaan berapa ramai dah menyertai dari segi individu dan juga corporate sekarang setakat ini kita ada lebih kurang 55 pencalonan. Bagaimana pemilihan dibuat sebelum menyertai anugerah sebegini? Kita ada 6 step. Yang pertama kali kita go through nomination. Maksudnya mereka boleh calonkan sendiri atau dia dicalonkan oleh sesiapa yang dalam bidang dia sendiri. Lepas tu dia kena buat assessment. Kita kena go through assessment dengan para juri yang kita ada. Salah seorang tu kita memang betul lah berdapat dengan iktirafan daripada YBM yang beramat mulia Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Dia merupakan penaung kita dalam platform ini. So kita lepas yang kedua, yang ketiga itu kita akan buat assessment. That means go through maklumat peribadi dia atau we go through the company detail and search. Lepas tu yang keempat kita akan bagi satu letter perasmian. Maksudnya you boleh dapatkan satu title ini untuk kategori award you. Lepas tu seremoni yang kita akan berlangsung pada bulan Jun ini, tarikh 15 hari bulan Jun. Dan lepas tu per session tu kita akan buat media-media dengan branding atau membuat satu yang sangat unik, iaitu kita akan membawa usahawan atau membawa tokoh-tokoh pergi ke tempat dia atau dia punya business area dan buat satu networking session. Baik, menariknya berkenaan tentang anugerah ni, kita tahu ada 3 kategori. Dan saya difahamkan ada 3 kategori, iaitu the Duke, the Earl dan the Baron. Namanya pun dah cukup gah dan berprestige. Dan kita tak tahu konsider kita apa maksudnya ketiga anugerah utama ni, Doktor. Okey, yang Duke kategori ini merupakan satu anugerah yang paling tinggi, iaitu kita akan select out of 50 nomination yang kita ada, pencalonan ni kita akan select lebih kurang 10 hingga 15 yang kita panggil dia the top of the top. Then top of the top. Yes, then the Baron, the Earl iaitu yang juga berprestige tapi kita hadkan mereka any revenue yang below 10 juta per year punya revenue. Dan yang the Baron itu ialah kategori untuk usahawan muda, especially the startup usahawan, sebab mereka perlukan satu platform. Kita buat satu dari segi pemasaran macam bentuk piramid lah. So yang top itu memang the top of the top lah. Tapi banyak juga orang perlukan peluang. Mereka ada mungkin produk mereka memang unik, istimewa, tapi mereka kurang sesuatu, iaitu lack of opportunity, iaitu peluang. So kita keluarkan series ini untuk the category of Baron. So harapkan usahawan muda-muda atau golongan yang baru saja nak menyertai dalam journey usahawan ini, dia boleh join kita lah macam tu. Jadi penyertaan masih lagi dibuka ataupun dah tutup? Penyertaan masih dibuka sampai minggu ni. Jadi masih lagi ada peluang. Ada peluang lagi untuk usahawan-usahawan yang mungkin baru nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan ini, mungkin boleh cari tahu menerusi laman social website tentang The Knights Awards ini, The Knights Anugerah, The Knights Awards ini ya. Okey, bercakap tentang jenama itu sendiri dalam dunia perniagaan, kepentingan penjenamaan dan juga servis ini sangat penting. Bagaimana Dr. Zairo melihat anugerah ini dapat membantu untuk mengukuhkan jenama itu sendiri dalam sesuatu produk? Okey, dia memang boleh sebab dari platform ni kita boleh mendapat satu pengiktirafan untuk semua para pengguna atau para bidang business partner yang mereka kena gabungkan. Dan dia juga merupakan salah satu punca juga untuk kita nak
settlekan untuk mereka, especially kepada usahawan yang muda, mereka perlukan peluang ini. Dan untuk memukulkan, of course dalam segi media kita akan ada coverage dari media, social media sekarang, dan PR yang kita akan buatkan, dan juga event yang kita ada. Dan dia juga akan muncul dalam semua website kita, laman sosial dan sebagainya. Dan salah satu lagi yang kita akan buatkan iaitu kita menggabungkan bisnes dengan bisnes dan keluarkan satu siratan atau kita panggilkan ekosistem yang kita akan form lah. Dan saya melihat anugerah sebegini dikatakan lain daripada yang lain, selain daripada melibatkan penyertaan daripada Asia Tenggara, bukan sahaja Malaysia. Kalau kita lihat sebelum ini penganugerahan contohnya kalau perniagaan ataupun hiburan ini lain tau, tapi ini digabungkan daripada individu dan juga corporate. Contohnya mereka yang ada nama dari segi macam Dato' Dr. Zairo katakan tadi, mungkin ada profil pemain badminton terkenal, tapi dalam masa sama masuk juga terlibat sama businessman yang berjaya. Bagaimana, apa yang doktor lihat perbezaan anugerah ini berbanding dengan yang lain? Dalam English kita katakan 2E, iaitu entrepreneurship, maksudnya usahawan, dan satu lagi entertainment. Dia merupakan salah satu yang kita perlukan, either one also dia perlukan salah satu sama lain. Sebab dalam bidang entertainment kita perlukan usahawan sebab dia perlukan sumber dana dan sumber dana dia, dan dalam bidang keusahawan dia perlukan pemasaran daripada entertainment lain. So yang ini merupakan satu ekosistem yang tadi saya katakan iaitu dia satu connection yang tak boleh saling memerlukan antara sama lain. Kita bercakap tentang tujuan, objektif dan semuanya, tapi satu benda yang penting kita nak tanya ni, di mana akan diadakan dan bilakah The Night Awards ni akan diadakan? Dia akan berlangsung pada bulan Jun ini, 15 hari bulan Jun 2023 di St. Regis Hotel Kuala Lumpur. Baik. Ada juga mungkin pengisian ataupun penyiri programnya, pembukaannya ataupun bagaimana perasmiannya mungkin? Ya, kita ada. Saksikanlah malam tu. Saksikan bagi sikit pergi Cik. Tiba-tiba Salihah muncul. Wow. Cik mungkin muncul juga. Tapi host kita sekarang ialah Datuk Jamaluddin Hasan. Dia merupakan host anchor kita lah malam tu. Untuk Malam Kemuncak mungkin boleh bagi sedikit gambaran apa yang akan berlaku Malam Kemuncaknya nanti? Of course ada show-show daripada bintang terkemuka dari tanah air kita dan juga daripada bintang-bintang yang akan datang daripada Hong Kong, Singapura dan tempat lain lagi lah. Kalau rasa kita bintang, jemputlah kita. Memang pun dah bintang. Baik, kabarnya hari itu diadakan juga pelancarannya. Jadi bagaimana nak berkongsi dengan kita masa hari pelancarannya di bulan Mac kira baru-baru ini? Saksikan di sana. Bagaimana sambutannya? Mungkin Dr. Zairo boleh kongsikan? Baik, memang baik sebab masa itu kita ada lebih kurang 160 orang yang hadir, antara hadir dan juga VIP yang kita hadir juga. Dan media coverage kita ada lebih kurang 40. So memang sambutan yang hangat lah lepas tu. Dalam masa 2-3 bulan pencalonan yang kita dapat memang agak gemuruh, agak baiklah. Okey, bagaimana doktor melihat sambutan untuk kali ini, apa yang dijangkakan sebenarnya? Kita jangkakan bahawa insya-Allah kita ada 55 table. So dari sekarang kita sudah lebih kurang 50 dah full lah, dah taken lah. Ada beberapa lagi lah. Of course I will reserve some seat for you. Itu kita nak dengar dari tadi awal. Okey, mungkin kita nak tahu juga antara anugerah selain daripada The Duke, The Earl dan juga Baron ni, antara penganugerahan lain yang diberikan. Dia yang kategori ni dia bukan dapat the Duke, the Earl dan Baron ni ialah kategori dia. Tapi setiap kategori ada satu IP dia sendiri, ikon dia sendiri, macam The Rising Star, The Rising Entrepreneur, yang saya boleh katakan dia istimewa sebab 50 penamaan ini memang tak ada yang clash. Semua pun tak sama. Macam The Rising Entrepreneur, The Rising TV, The Rising apa-apa semua tak sama. So kita akan think of the IP ialah intellectual property, iaitu dia punya penjanamaan. So setiap company yang datang atau setiap company yang menang dalam anugerah ini atau ikon dan tokoh yang menang akan mendapat satu identiti mereka sendiri dengan satu tema sendiri. Saya kira itu cukup unik. Dia memang unik lah. Anugerah untuk host, kita tak ada kesenarai lah. Dah dapat.
InsyaAllah. Okey, baik doktor. Kita tahu dia akan jadi kabarnya majlis yang gilang gemilang lah bila kita tahu pengisian dan program yang akan diadakan. Kita nak tanya juga berkenaan tentang mungkin tajaan ataupun sponsor. Adakah anda mendapat tajaan sponsor yang lain atau bagaimana? Ya, kita memang ada tajaan-tajaan yang kita ada sekarang dari segi gift, door gift dengan sebagainya dan juga ada printing punya sponsor dan sebagainya. Sebab ini kali pertama kita pun tak pergi minta tajaan. Ya, as of now kita tak minta banyak pun. Ya, sebab kita nak buat satu platform untuk permulaannya dahulu ya. Ya, batu loncatan. Batu loncatan branding kan. Okey, mungkin sedikit yang terakhir expectation ataupun harapan daripada Dr. Zairo sendiri untuk majlis sebegini, dan juga ini merupakan satu platform yang baik khususnya pada usahawan muda ataupun usahawan yang baru saja nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Ya, saya boleh katakan apa yang saya harapkan mestilah penajaan yang tadi you katakan, kalau boleh mungkin anjuran yang kedua dan sebagainya, kita perlukan penajaan dan kita perlukan pencalonan juga. Harapkan pencalonan akan berjaya dengan langsung lah. Dan of course we hope bukan saja usahawan muda tetapi usahawan yang sudah dah memang berjaya itu boleh join juga, sebab inilah kita nak gabungkan ekosistem bisnes dunia ini. Sebab usahawan yang sudah berjaya mereka perlukan generasi yang muda untuk launch produk mereka atau bisnes mereka. At the same time, usahawan yang muda mereka perlukan peluang keemasan. Betul. Dan kita looking forward juga, mana tahu bernama akan menjadi ialah satu host akan datang. Host utama untuk mengeluarkan anugerah sebegini. Okey, apa pun terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Zairo Wong selaku Presiden The Nights Awards pada majlis sebegini nanti. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan Dr. Zairo. Sebab apa khabar Malaysia dah pun sampai di hujungnya. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan anda. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan masing-masing. Okey, sampai kita jumpa lagi. Saya Cik diundurkan diri. Assalamualaikum. Saya Nur Salih Azmi. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.